السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد, merenungi firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 27 daripada suratul Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Sadaqallahul azim. Golongan yang merosakkan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala selepas mana memeterainya dan memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disambung, lalu melakukan kerosakan di muka bumi, maka itulah dia golongan yang rugi. Dalam ayat yang lalu kita telah bincangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala bawa renungan, misalan, bandingan nyamuk. Dan kita telah lihat bagaimana nyamuk ni merupakan satu makhluk yang complicated. Bahkan setengah ulama menambah lagi, contohnya dalam tafsir Ruhul Ma'ani, Al-Imam Al-Alusi mengatakan bahawa Allah sengaja bawa nyamuk dalam satu pandangannya, kerana nyamuk ni satu binatang yang unik, iaitulah bila ia lapar dia hidup, bila kenyang dia mati. Itu kajian mereka pada zaman lampau, ratusan tahun lalu, 400 tahun yang lalu. Barangkali betul, barangkali tak tepat. Begitu juga manusia, bila mereka ni mendapat begitu banyak nikmat, menjadi kaya, menjadi mewah, maka dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia berada dalam kesusahan, umpamanya lautan, tiba-tiba kapal nak tenggelam, maka masing-masing akan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. La yaquluna Allah. Kalau ditanya kepada mereka sebagai contohnya, siapa mencipta langit bumi? La yaquluna Allah. Man khalaqas samawati wal ard? La yaquluna Allah. Kalau dalam suasana kapal yang susah itu, mereka minta kepada Allah juga akhirnya. Tapi bila berkeadaan senang, mewah, kaya, maka mereka lupa pada Allah SWT semula. Itulah dia golongan yang telah buat perjanjian dengan Allah SWT lalu tidak menepatinya. Sama ada di sini merujuk kepada golongan Ahlul Kitab yang ada di Madinah, yang mana mereka sebelum daripada Islam telah pun mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan mereka pun mengetahui kebenaran Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, tetapi masih lagi menolak. Ataupun yang kedua yang dimaksudkan di sini, iaitulah golongan munafiqun. Iaitu golongan munafiqun ini nampak kebenaran Islam, tetapi dia zahirnya menampakkan sokongan, tetapi hakikatnya mereka menolak apa yang dibawa. Dan itulah yang dimaksudkan sebagai membantah ataupun memutuskan apa yang telah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disambung. Atau setengah lain mengatakan bahawa yang dimaksudkan di sini wa ta'awuna ma amarallahu bi ayusal, iaitulah golongan yang memutuskan silaturahim. Silaturahim ni tuan-tuan adalah perkara yang penting. Kalau diabaikan, ia akan menyebabkan banyak perkara masalah kepada kita, termasuklah doa tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita baca pada awal surah Nisa, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-namanya dan juga dengan menjalin silaturahim. Artinya kalau silaturahim tidak disambung, doa kita tak dimustajabkan, kerja kita tiada keberkatannya, umur kita pendek. Kerana dalam hadis yang lain, siapa yang nak man arada an yubsata lahu fi rizqi wa yunsalahu fi athari falyasil rahimah. Jadi siapa yang nak umurnya panjang, hidupnya berkat, maka mestilah dia menjalin silaturahim. Silaturahim ni apa tuan-tuan? Silaturahim ni diambil dari perkataan rahmah ataupun rahim. Rahim ini merujuk kepada tempat dalam satu part daripada anggota seseorang perempuan di bahagian dalam tubuhnya
yang akan menyimpan ataupun mengandung baby, maka itulah disebut sebagai rahim. Jadi kalau orang Arab sebut silaturahim ni bukan macam orang Melayu sebut. Orang Melayu sebut silaturahim sesiapa saja silaturahim. Sebenarnya tak tepat. Kalau silaturahim dalam Quran merujuk kepada yang kita ni ada hubungan darah daging dengannya, adik-beradik, sepupu, dua pupu, pakcik, makcik, ataupun mungkin juga dengan sebab perkahwinan. Ini dipanggil sebagai silaturahim, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi orang Melayu sebut itu nak gimana? Nak pergi jalan raya, kawan ada buat open house, silaturahim. Itu tak tepat tu. Kerana silaturahim dalam Islam adalah merangkumi, meliputi, membataskan hubungan yang ada darah daging. Dengan kawan yang kita kenal, sesurau, sama masjid, sama kerja, itu dipanggil ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan. Ada pula disebut silaturahim, silaturahmi. Dibangga pula disebut silaturahmi. Sebenarnya betul ar-rahim, mana ada rahmi? Kesian kita tengok orang jahil ni, dia tahu satu benda, dia pegang seolah macam itu yang paling tepat. Tak adalah, tak ada melibatkan haram ke, dosa besar ke, tidak lah. Tapi dia sudut bahasanya silaturahim, hak tu baris bawah, bukan silaturahmi yang matikan hak tu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, dalam ayat yang sedang kita bincangkan di sini, Allah Subhanahu wa taala memberikan amaran tegas kepada mereka yang melakukan perkara ini, menolak Islam, memutuskan apa yang Allah SWT suruh jalin, contohnya silaturahim. Maka mereka inilah orang yang melakukan kerosakan di muka bumi, dan itulah dia golongan yang rugi. Kerosakan di muka bumi ini tuan-tuan, kalau dalam keadaan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu, merujuk kepada munafikun ke, kafirun ke, musyrikun ke, kerja mereka ni adalah berdakwah kepada masyarakat supaya jangan mengikuti Islam. Mengatakan bahawa yang dibawa oleh Nabi SAW ni adalah memutuskan hubungan kekeluargaan, mengatakan Muhammad telah pun memperbodohkan Tuhan-Tuhan mereka sembah sebelum itu. Jadi ini adalah kerja munafikun, musyrikun dan juga kafirun pada zaman Nabi SAW. Pada zaman kita ni pun orang yang melakukan ifsad. Ifsad ni ramai. Dia melakukan ifsad dengan cara menebarkan fitnah sesama masyarakat. Kalau seseorang ustaz tu bercakap satu perkara, nanti dia ambil kat YouTube, dia terima betul-betul, dia edit, dia cut and paste, letak pula seorang ustaz yang lain yang bercanggah pandangan dengannya. Dah tu orang pun tuntun ramai-ramai, ustaz ni kata demikian, ustaz ni kata demikian. Dia nak orang tu bergaduh, padahal seseorang itu sedang menyampaikan kuliahnya yang lebih panjang. Tapi ni golongan yang suka melakukan ifsad dalam masyarakat, dia menyebabkan orang bergaduh pada hari ini. Dan banyak lagi bentuk ifsad yang dilakukan. Kalau kita nak beli rumah sebagai contohnya, dia ni ejen ke, broker ke, ataupun banker ke, dia akan cakap jangan ambil kat bank Islam lah, lambat nak proses, ambil ni cepat je, sekarang juga diputuskan, sekarang juga boleh dibuat keputusan, sekarang juga boleh diluluskan. Ini juga orang yang melakukan ifsad kerana dia nak mengajak manusia melakukan riba kepada Allah SWT. Sedangkan riba itu seperti digambarkan ada puluhan pintu. Yang paling ringan adalah sama dengan seseorang berzina dengan ibunya sendiri, atau menyebabkan seorang perempuan itu berzina dengan anak lakinya sendiri. Orang tak pandang berat benda macam ni. Dia bila melibatkan diri dalam riba, akan menyebabkan satu pihak dalam masyarakat ni tak niaya. Kerana riba teorinya macam main jongkan-jongkit. Bila sini berat, yang sana terangkat, yang sana berat, yang sini terangkat. Kerana wang hakikatnya begitu. Ini juga satu bentuk ifsad yang berlaku dalam masyarakat. Lagi apa tuan-tuan bentuk ifsad? Banyak lagi. Menulis perkara-perkara yang mungkar dalam masyarakat, menulis, menyebarkan, menulis perkara-perkara yang menyebabkan manusia terdorong untuk melakukan perkara-perkara syahwat, maksiat. Pada ini kalau kita perhatikan, anak-anak muda, golongan gadis contohnya, terutamanya, mereka ni suka membaca novel-novel yang tebal-tebal, novel-novel khayalan. Tengok adik-adik kita ke, isteri kita ke, anak-anak kita ke, tegur mereka. Ini adalah satu untuk ifsad.
penulis yang menulis benda-benda mungkar, maksiat, perkara-perkara keji, mengajak kepada perkara-perkara yang ditegah dalam Islam ni tuan-tuan, mereka melakukan ifsad dalam masyarakat. Ifsad maknanya dari perkataan fasad, dia melakukan kemusnahan, kerosakan yang orang tak nampak. Satu seruannya menyebabkan masyarakat semua rosak, menceritakan perkara-perkara yang tak berlaku dalam hidup orang Islam dengan membesar-besarkannya, itu juga satu bentuk ifsad. Apalagi tuan-tuan, mengajak manusia jauh daripada Islam. Siaran dalam televisyen, dalam radio, semua benda mungkar, mengajak manusia jauh daripada Allah SWT. Kalau ada pun perkara-perkara baik hanya ketika azan saja. Sebelum selepas azan adalah sedikit tazkirah pendek je, terus apa dibacanya. Yang lainnya semua perkara-perkara mungkar tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Lihat, manusia tak sedar dia melakukan perkara-perkara ifsad dalam masyarakat. Ya, apa akibatnya tuan-tuan? Allah gambar kat sini, ulaika humul khasirun, mereka itu yang rugi. Kalau rugi kat dunia boleh baiki keadaan, tapi kalau rugi ke akhirat, ya, yang disebut dalam firman Allah SWT, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Satu besar hama sekalipun, satu besar zarah sekalipun, satu kuman sekalipun, ke akhirat besok akan bagi manfaat kepada seseorang. Tapi kalau satu besar zarah sekalipun akan bagi mudarat kepadanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, mungkin akan memberi mudarat kepada seseorang. Jadi mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah SWT, hindari sifat nifaq, hindari sifat dusta kepada Islam, hindari sifat-sifat mengajak manusia kepada keburukan. Kerana ini semua dipanggil ifsad, dan akibatnya adalah khasara, akibatnya adalah kerugian yang jelas di akhirat. Pada hari tidak akan dapat bermanfaat harta benda anak pinak yang ramai, melainkan yang datang bertemu dengan Allah dengan hati yang sangat sejahtera. Wallahu alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.